Assalamualaikum semua. Okey, hari ni cikgu akan bagi awak video untuk awak dengar penerangan tentang gerhana matahari. Okey, minggu lepas kita dah tengok gerhana bulan. Okey, minggu ni kita nak tengok gerhana matahari. Okey, sebelum tu objektif pembelajaran kita hari ni memerihalkan kejadian gerhana matahari. Okey, dari segi kedudukan bulan, bumi dan matahari. Okey, macam mana kedudukan tiga-tiga objek tu dan juga sifat cahaya semasa fenomena gerhana matahari. Okey, sebelum tu apa itu gerhana, ingat lagi tak? Gerhana berlaku apabila bulan atau matahari tidak kelihatan. Okey, kita tak nampak dia waktu berlakunya gerhana. Okey, kalau gerhana bulan kita tak nampak bulan. Okey, kalau gerhana matahari kita tak nampak matahari. Okey, matahari kan waktu siang kan. So waktu gerhana matahari tu gelap. Okey, macam malam. Okey, sekarang prinsip cahaya yang terlibat. Okey, sama juga macam gerhana bulan. Okey, prinsip cahaya bergerak lurus dan cahaya tidak dapat menembusi objek legap. So akan terbentuknya bayang-bayang. Okey, ni dia fenomena gerhana matahari. Okey, kita tengok kedudukan matahari, bulan dan juga bumi. Okey, kita tengok Okey, gerhana matahari berlaku apabila bulan, ni bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari. Okey, maksudnya cahaya matahari tak sampai dekat bumi tu sebab dah dilindungi oleh bulan. Yang sekarang ni gerhana matahari, bulan berada di tengah. Okey, bayang-bayang bulan akan terbentuk di permukaan bumi. So tadi kan bulan dah halang cahaya matahari kan. Bila dia dapat halang cahaya matahari, so akan terbentuk bayang-bayang dia dekat atas permukaan bumi. Okey. Okey, tapi bulan ni kan saiz dia kecil kan. So bayang-bayang dia kecil je lah dekat muka bumi ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini dia gambaran gerhana matahari. Okey, ini kedudukan matahari, tengah-tengah ni adalah bulan dan hujung sekali adalah bumi. Okey, awak tengok garis putus-putus ni. Okey, yang ini adalah orbit bulan. Okey, bulan mengelilingi bumi. Okey, yang ni orbit bumi. Bumi mengelilingi matahari. Okey, kita juga ada umbra dengan penumbra. Okey, umbra, penumbra. Okey, tengok cahaya matahari bergerak dalam garis lurus. Okey, dalam garis lurus. Cahaya matahari tidak dapat menembusi objek legap seperti ni bulan. Okey, bulan tak boleh bulan tak membenarkan cahaya melalui dia. Okey. Okey, bulan berada di antara matahari dan bumi. Dia berada di tengah-tengah semasa gerhana matahari berlaku. Matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Kalau soalan tanya apakah fenomena gerhana matahari? Okey, gerhana matahari apabila matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Okey. Okey, bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. So bayang-bayang bulan akan terbentuk di permukaan bumi. Ni bayang-bayang dia. Ni kecil je bayang-bayang dia sebab saiz bulan lebih kecil daripada bumi. Okey, bila dia terhalang, sikit je lah cahaya dia yang jatuh ke permukaan bumi. Tengok gerhana matahari boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan pada waktu siang sahaja. Okey, gerhana matahari ni waktu siang. Okey, gerhana matahari hanya berlaku apabila bulan berada pada fasa anak bulan. Okey, hari tu gerhana bulan berlaku pada fasa bulan purnama. Ingat lagi tak? Okey, kalau gerhana matahari ni berlaku pada fasa anak bulan. Okey, permulaan bulan tu. Okey, biasanya 1 hari bulan, 2 hari bulan. Okey. Okey, ni soalan sebelum kita pergi topik seterusnya. Ada soalan.
Pada kedudukan fasa bulan yang manakah gerhana matahari dan bulan terjadi? Fasa bulan. Okey, gerhana bulan yang minggu lepas, fasa bulannya adalah bulan purnama kan. Okey, gerhana matahari anak bulan. So, jawapan yang betul adalah B. Okey. Soalan yang kedua, antara gerhana matahari dan gerhana bulan, yang manakah mengambil masa lebih lama untuk tamat? Mana yang lama? Gerhana bulan. Okey, kenapa gerhana bulan? Sebabnya, kalau gerhana bulan yang berada di tengah adalah bumi. Okey, so saiz bumi itu adalah lagi besar daripada bulan. So, dia mengambil masa yang lama untuk kembali kepada bulan biasa tu. Okey, so gerhana bulan. Kenapa gerhana matahari sekejap? Okey, sebab saiz bulan tu kecil kan. Okey, so bayang-bayang bulan pun kecil pada permukaan bumi. So dia sekejap je berlaku. Okey, mengapakah gerhana bulan mengambil masa lebih lama untuk tamat berbanding gerhana matahari? Mana jawapan dia? Kita tengok satu persatu. Kerana bayang-bayang bumi lebih besar daripada saiz bulan. Okey, boleh terima tak? Boleh kan? Kerana bayang-bayang bulan lebih besar daripada saiz bumi. Betul ke? Bulan lagi besar. Salah kan? Okey, kerana gerhana bulan berlaku pada waktu malam. Ya ke? Tak. Kerana bulan lambat berputar pada paksinya. Salah. Okay, so jawapan yang betul adalah A. Sebab apa gerhana bulan lama? Kerana bayang-bayang bumi lebih besar dari saiz bulan. Okey, apakah yang akan terjadi sekiranya bulan bersifat luksina? Bila bersifat luksina, cahaya boleh tembus bulan tu. Okey, apa yang akan berlaku? Kejadian gerhana lebih lama. Lebih lama ke? Tak boleh terima. Kejadian gerhana tidak akan terjadi. Ni mungkin boleh. Kejadian gerhana matahari tidak akan berlaku. Bukan bulan. Okey. Sekarang ni dia kata bulan bersifat luksina. Kejadian gerhana matahari tidak akan berlaku. Ni pun boleh terima. Bulan tidak akan bercahaya pada waktu malam. Salah. So, mana jawapan yang tepat? Jawapannya C. Sebab soalan kata sekiranya bulan bersifat luksina. Ini sebab bulan di tengah-tengah. Bila dia bersifat luksina, cahaya boleh tembus kat dia. So, tak ada bayang. So, kejadian gerhana matahari tidak akan berlaku. Okey, seterusnya ni kita tengok gerhana matahari ni ada dua fasa. Satu gerhana matahari penuh, satu gerhana matahari separa. Okey, gerhana matahari penuh ni. Gerhana matahari penuh dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Yang ni gelap sepenuhnya. Sikit je kan kawasan yang gelap sepenuh tu. So sekejap je lah gerhana matahari yang awak boleh tengok nanti. So sekejap je bumi ni akan jadi gelap. Gerhana matahari separa ni dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Kita panggil apa? Penumbra tu kan. Ni tepi-tepi ni. Ni adalah gerhana matahari separa. Okey. Gerhana matahari penuh adalah di tengah-tengah ni. Okey. Bila matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Okey, kalau yang separa ni, bulan ni, bayang-bayang bulan kat sini. Okey, urutan keadaan matahari di langit semasa gerhana matahari. Ni bentuk matahari tu semasa bulan melindungi cahaya matahari tu daripada nampak daripada bumi tu. Okey. Maksudnya bulan tu lindung cahaya matahari. Okey. Macam mana bentuk matahari tu? Okey, tengok bermula dengan gerhana matahari separa. Okey, separa. Okey, bentuk C. Okey, kemudian dia akan beransur menjadi kecil-kecil, kemudian akan jadi bentuk sabit. Ni bukan bulan tau, ini matahari. Okey, kemudian bila gerhana matahari penuh, akan berlakunya macam ni. Tengah-tengah ni. Nampak tak? Ni yang gelap ni, matahari tu dah tertutup. Okey, matahari tu dah tertutup. Okey, siapa yang tutup? Bulan yang tutup permukaan
matahari tu. Okey. Okey. Tengok Okey, bila gerhana matahari penuh ni, akan ada satu istilah kita panggil corona. Okey, bukan coronavirus Okey, ini corona dalam gerhana matahari. Okey, apa maksud corona tu? Okey, matahari kelihatan sebagai bulatan gelap dikelilingi oleh gelang cerah. Okey, selepas gerhana matahari penuh, dia akan kembali menjadi gerhana matahari separa. Okey, bentuk-bentuk matahari ni kita tak boleh tengok direct sebab nanti akan merosakkan mata kita. Okey, sama ada kita gunakan filem. Tahu filem? Macam dulu-dulu kan ada kita punya kamera, ada Kodak. Kita panggil Kodak kan. Filem tu kita gunakan untuk tengok. Kita tak boleh guna direct, mata kita tak boleh tengok terus nanti mata kita boleh rosak. Okey, ataupun kita ambil air, letak dalam satu besin. Okey, kita letak dekat satu tempat lapang. Kemudian nanti cahaya matahari tu akan ada pada permukaan air tu. So kita boleh tengok daripada air tu je. Kita tak perlu tengok atas, kita tengok kat air saja. Okey. Ni contoh keadaan semasa berlakunya gerhana matahari. Matahari tidak bersinar dengan terang. Lama kelamaan, suasana menjadi gelap. Mengapa kejadian ini berlaku? Bukankah tiada awan di langit? Kemanakah matahari telah pergi? Ini kerana terdapat beberapa peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Dalam peringkat ini, terdapat dua jenis gerhana matahari, iaitu gerhana matahari penuh dan juga gerhana matahari separa. Apabila cahaya matahari bergerak dalam satu garis lurus, bayang-bayang bulan jatuh pada bumi, membentuk bahagian yang gelap dan bahagian bayang-bayang separa gelap. Dia dah nak jadi gerhana matahari penuh. Ini jadi corona tadi kan. Corona tu ada cahaya tepi-tepi dia. Sekarang langit menjadi gelap gelita. Cahaya matahari tu dah semasa gerhana matahari penuh berlaku, keadaan persekitaran akan menjadi gelap seperti waktu malam. Matahari kelihatan sebagai bulatan gelap yang dikelilingi oleh gegelang cerah yang dinamakan korona. Semasa gerhana matahari, matahari tidak boleh dilihat kerana bulan telah melindungi sinaran matahari sepenuhnya. Dia dah keluar daripada kawasan. Gerhana matahari separa berlaku apabila matahari dan bulan tidak betul-betul segaris, dengan bulan hanya melindungi sebahagian kecil daripada cahaya matahari. Ketika bulan terus mengelilingi orbitnya, matahari mula menjadi lebih cerah secara beransur-ansur. Akhir sekali, matahari tidak dihalang oleh bulan lagi dan langit kini menjadi terang kembali. Okey? Boleh faham Matahari. Sekarang soalan, Raja 2 menunjukkan satu fenomena yang terjadi semasa gerhana matahari. Okey, apa nama fenomena ni tadi? Mesti semua orang ingat Nama dia corona. Okey. Okey, ni. Ketika kejadian gerhana matahari, kawasan di daerah Kulim, Kedah menjadi gelap seketika. Namun begitu, di kawasan lain di Malaysia masih cerah seperti biasa. Mengapakah hal ini terjadi? Maksudnya, masa gerhana tu dekat Kulim je yang gelap. Tapi dekat Melaka tak gelap. Kenapa? Tengok kerana kawasan Kulim mengalami gerhana separa. Lah kan? Kerana kawasan Kulim terletak di bahagian utara Semenanjung. Kerana gerhana penuh terjadi di kawasan Kulim. Kerana kawasan lain tidak mengalami gerhana. Kawasan lain tu mungkin tak nampak. So jawapan yang tepat adalah C. Kerana gerhana penuh.
terjadi di kawasan kulim. Okey, ingat bila gerhana penuh barulah gelap. Okey. Okey, ini perbezaan gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey, yang kita dah belajar minggu lepas, gerhana bulan. Okey, tengok kedudukan matahari semasa gerhana matahari. Okey, yang berada di tengah adalah bulan. Okey, kalau gerhana bulan yang di tengah adalah bumi. Okey, macam mana nak ingat? Okey, macam mana nak ingat? Okey, cikgu bagi awak singkatan. Okey, kalau gerhana matahari ni bumi. Okey, ni maksudnya matahari. Bu ni bulan. Mi ni bumi. Okey, cikgu nak bagi awak ingat macam mana kedudukan. Okey, semasa gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari awak ingat bumi. Okey, kalau gerhana bulan kita ingat bulan. Okey, ni adalah matahari, bu ni bulan. Bu ni adalah bumi, lan ni adalah bulan. Okey, senang ingat kan? Okey, gerhana matahari bumi, gerhana bulan bulan. Okey, ini perbezaan antara dua gerhana ni. Okey, fakta. Okey, gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Okey, kalau gerhana bulan waktu malam. Gerhana matahari waktu siang semasa fasa anak bulan. Okey, gerhana matahari boleh berlaku sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kalau gerhana bulan 3 kali. Okey, tempoh fenomena gerhana matahari biasanya hanya beberapa minit sahaja. Okey, beberapa minit. Okey, kalau gerhana bulan beberapa jam. Okey, fenomena gerhana matahari hanya dapat dilihat dari kawasan kecil di permukaan bumi. Okey, di kawasan kecil je. Okey, tak seluruh tempat boleh nampak. Okey, sebab saiz bayang-bayang bulan tu lebih kecil daripada saiz bumi. Okey. Okey, keadaan persekitaran akan menjadi gelap seperti waktu malam semasa gerhana matahari penuh. Okey, semasa gerhana matahari penuh je yang akan gelap macam malam. Okey. Okey, sekarang ni kesimpulan dia. Apa yang kita dah belajar hari ni. Okey, gerhana matahari berlaku apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Macam kita nak ingat tadi, matahari, bulan dan bumi. Okey, prinsip cahaya yang terlibat dalam fenomena ini adalah cahaya bergerak lurus dan cahaya tidak dapat menembusi objek gegap. Okey, gerhana matahari penuh dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya ataupun kita panggil umbra. Okey, gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang yang gelap separa. Kita panggil penumbra. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Okay, tugasan awak salin nota. Okey, salin nota. Kejap lagi cikgu akan bagi gambar. Kemudian lakarkan kedudukan bulan, bumi dan matahari semasa kejadian gerhana matahari. Ini pun cikgu akan bagi contoh. Yang ketiga, jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 96 dan 97. Okey, ni awak kena salin nota ni. Dan awak kena lakarkan fenomena gerhana matahari. Ingat, mesti gunakan duit shilling. Matahari gunakan duit shilling 50 sen. Bulan 10 sen. Bumi 20 sen. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dekat Telegram. Okey, terima kasih semua. Okey, cikgu harap awak faham. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.